sementara yang dibuka semula. Pasukan gerak khas. Tak ada Gerak. pasukan khas. Disember 2022. Laju sangat. Kapsul APC pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kapsul APM edisi 21 Disember 2022 bersama saya, Private Pertahanan Awam Hafiz Azwan dan rakan penyampai. Saya staf muda Pertahanan Awam Siti Nur Sarah Haslinda Sulaiman. Antara yang menarik dalam kapsul APM minggu ini: Tragedi tanah runtuh Fadas Organic Farm, patang kali APM dan agensi penyelamat lain meneruskan operasi SAR. Bah Pantai Timur, puluhan ribu mangsa terjejas banjir. Sekitar 2.30 pagi 15 Disember yang lalu, negara dikejutkan dengan musibah tanah runtuh di sekitar kawasan tapak perkhemahan Fadas Organic Farm Batangkali yang membabitkan seramai 94 orang mangsa. 61 orang telah ditemui selamat, manakala 24 orang mangsa maut dan masih terdapat baki mangsa yang masih belum ditemui. Operasi SAR telah dimulakan oleh agensi-agensi penyelamat termasuk APM sebaik sahaja tiba di lokasi. Pelbagai kaedah SAR digunakan bagi mencari mangsa yang dikuatiri tertimbus di sebalik runtuhan tanah melibatkan keluasan hampir 3 ekar tanah. Keadaan yang gelap dan ditambah cuaca hujan sedikit sebanyak menyukarkan usaha penyelamat bagi mengesan kedudukan mangsa. APM turut menggunakan anjing pengesan yang dikenali sebagai TAR sebagai kaedah pencarian bagi membantu operasi. Selain PASPA dan APM Selangor, operasi SAR ini turut mendapat bantuan daripada APM Wilayah Persekutuan, APM Pahang serta Alfa. Kejadian tanah runtuh ini turut mendapat perhatian Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang amat berhormat Perdana Menteri serta pemimpin negara untuk turun ke lokasi kejadian serta memantau gerak kerja pasukan penyelamat. Beliau juga turut memberi kata semangat kepada semua agensi penyelamat untuk meneruskan misi mencari dan menyelamat. Sehingga hari keempat, operasi SAR dijalankan, 9 mangsa masih belum ditemui. Sejak 17 Disember yang lalu, situasi banjir bertambah buruk bagi negeri-negeri di Pantai Timur meliputi negeri Kelantan, Pahang dan Terengganu. Monsun timur laut yang memperlihatkan penurunan hujan lebat di kebanyakan kawasan telah menyebabkan sebilangan besar kawasan telah dinaiki air. Keadaan terkini banjir di negeri Kelantan, data yang telah dikemaskini oleh Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri sehingga 20 Disember, seramai 25,353 orang masa banjir telah ditempatkan di 133 buah pusat pemindahan sementara yang dibuka. Jumlah tersebut membabitkan 6,897 keluarga. Operasi memindahkan mangsa terus dilaksanakan oleh APM dan agensi penyelamat ke PPS berhampiran untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jabatan Meteorologi pula meramalkan cuaca hujan berterusan dijangka akan melanda negeri Kelantan sepanjang minggu ini. Sementara itu, banjir yang melanda negeri Terengganu juga turut memperlihatkan seramai 38,454 orang mangsa dari 10,595 buah keluarga telah ditempatkan di 318 buah PPS yang dibuka sejak negeri itu dilanda banjir. APM Terengganu kini sedang giat melakukan proses pemindahan mangsa yang terjejas di daerah Dungun, Setiu, Besut serta beberapa daerah lain. Monsun timur laut yang melanda negara khususnya di Pantai Timur sudah diramal sejak awal. Peringatan serta amaran cuaca buruk juga telah dikeluarkan agar masyarakat khususnya kawasan berisiko banjir sentiasa berwaspada serta mematuhi arahan pihak berwajib sekiranya diarahkan untuk berpindah ke kawasan selamat. Pasukan respon bencana sokongan PARAS juga telah diaktifkan dan digerakkan bagi membantu kawasan-kawasan yang terjejas banjir.
Semoga segala usaha pasukan penyelamat dipermudahkan dan bencana banjir yang melanda negeri-negeri yang terjejas tidak berlarutan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sentiasa mempersiapkan anggotanya untuk berkhidmat khususnya sepanjang monsun timur laut yang melanda negara. Pada 15 Disember yang lalu, pengaktifan pasukan respon bencana sokongan PARAS mula diatur gerak ke negeri yang dilanda banjir, khususnya Kelantan, Terengganu serta Pahang. Pasukan ini merupakan pasukan khas dari setiap negeri yang akan membantu dari segi keperluan logistik dan keanggotaan di negeri-negeri yang dilanda banjir. Sehingga kini, pasukan PARAS terdiri daripada Pulapas, Pulapau, APM Wilayah Persekutuan serta Alfa telah memulakan tugas berikutan banjir yang semakin buruk di negeri Pantai Timur. Peningkatan bilangan mangsa yang terjejas sekaligus memerlukan keanggotaan yang mencukupi bagi melancarkan operasi pemindahan mangsa serta pengoperasian pusat pemindahan sementara. Sehingga kini, data yang dikemaskini pada 20 Disember terdapat 467 pusat pemindahan sementara telah dibuka di seluruh negara. Selamat bertugas diucapkan buat semua adiwira APM. Pada 18 Disember yang lalu, APM daerah Kuala Krai telah menerima laporan orang hilang daripada keluarga mangsa, seorang remaja lelaki. Sebaik sahaja laporan terima, operasi mencari dan menyelamat telah dijalankan dengan kerjasama penduduk kampung. Operasi pencarian telah dimulakan di sekitar kawasan belakang rumah mangsa di Kampung Temalir, Kuala Krai yang dipercayai lokasi mangsa. Sepasukan anggota APM bertindak melakukan operasi pencarian mengikut beberapa petunjuk yang diperolehi. Usaha pencarian diteruskan dan pada hari keempat, remaja lelaki berkenaan telah ditemui dalam keadaan lemah dan sedang memeluk sebatang pokok. Terima kasih kepada semua penyelamat yang telah bertugas lumus membantu operasi ini. Bagi segmen Cakna APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang berlangsung di peringkat daerah dan negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadrah binti Abdul Jalil, APM Daerah Jerantut melaporkan. Pada 14 Disember 2022, anggota APM Kuala Tahan beserta seorang pegawai telah menghantar bakul makanan sebanyak 14 set kepada penduduk orang asli di Pulau Tad, Kampung Pagi. Bakul makanan ini telah diperoleh daripada Jabatan Kebajikan Orang Asli Jakwa Daerah Jerantut. Untuk makluman semua, perkampungan asal penduduk di Pulau Tad adalah di Kampung Au, Kampung Pagi. Akan tetapi, pada 5 Disember 2022 yang lalu, kampung mereka telah musnah akibat daripada gajah liar dan telah memusnahkan sebanyak 7 buah pondok beserta bekalan makanan. Walau bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Okey, saya dapatlah barang daripada Jakwa, daripada daerah Jerantut. Saya ucaplah terima kasih daripada JPN untuk yang penolong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Staf Tinggi Pertahanan Awam Nurul Ain binti Zulkifli dari APM Daerah Kuantan. Baru-baru ini, APM Daerah Kuantan telah mengadakan latihan asas pertahanan awam yang melibatkan para pelajar daripada SMK Abdul Rahman Talib. Seramai 47 orang pelajar telah melibatkan diri dalam latihan asas pada kali ini. Latihan asas ini berlangsung selama 2 hari pada 7 dan 8 Disember baru-baru ini di Pejabat Negeri Pertahanan Awam Pahang. Para pelajar didedahkan dengan beberapa silibus seperti asas kawat kaki, pengenalan pertahanan awam, asas ikatan dan simpulan, asas melawan kebakaran, asas menyelamat kecemasan dan asas CPR dan tercekik. Tujuan latihan ini diadakan untuk menjelaskan fungsi dan peranan APM sebagai satu agensi menyelamat kepada masyarakat. Sekian saja daripada saya, Staf Tinggi Pertahanan Awam Nurul Ain binti Zulkifli daripada APM Daerah Kuantan. Terima kasih.
Jom saksikan info berkaitan pasukan respon bencana sokongan paras bagi penugasan monsun Timur Laut. Ayo kita saksikan. Video seorang warga emas yang membuat rumah terapung atau rumah kelong bagi menghadapi banjir Kemaman, Terengganu mendapat perhatian warga media sosial. Rumah yang dipasang dengan 69 biji tong plastik itu tular dan mengisi segmen apa yang viral minggu ini. Segmen Apa Kata Anda kali ini bertanyakan tentang reaksi dan pendapat orang awam tentang adik Zulfikar yang bertindak berani menyelamatkan mangsa lemas. Saksikan. Dia pakai itu sampan macam tu je. Dia orang awam ke apa? Salam. Ya. Pendapat saya pada video tadi, tindakan yang sangat berani lah daripada remaja tersebut, tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan keselamatan mangsa supaya dapat diselamatkan. Jadi saya amat kagum. Jadi berdasarkan pada video yang ditunjukkan tadi, saya merasakan bahawa remaja tersebut memang sangat berani dan dia tidak memikirkan tentang keselamatan dirinya, dan dia berasa semangat untuk membantu orang lain adalah lebih utama daripada dirinya sendiri. Berdasarkan kepada video yang ditunjukkan tadi, ianya ada satu tindakan yang berbahaya. Tapi kerana sifat kemanusiaan yang tinggi dan budaya menyelamatkan mangsa, ada satu tindakan yang perlu dicontohi oleh semua masyarakat. Sebagai penutup, saksikan video sekitar perhimpunan bulanan APM bersama Ketua Pusuruhjaya yang diadakan pada 19 Disember yang lalu. Marilah kita sama-sama mendoakan agar mangsa banjir di Pantai Timur terus cekal dan tabah dalam menghadapi dugaan dan ujian yang melanda. Hanya yang sahih di Kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.